Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Inilah video reaction saya kepada video Berita Wahyu bahagian kedua. Uh, Video Berita Wahyu bertajuk Tuhan itu Esa, bagaimana dengan Trinitas. Jadi sebelum ni saya dah reaction ataupun menyinggung tentang Matius pasal 24 ayat 19 yang menggunakan tu'u nama singular, dan juga saya telah memberi satu lagi rujukan yang parallel yang selari, yang juga menggunakan te doxa juga singular dan dikongsi oleh Bapa, Anak manusia dan juga malaikat-malaikat suci. Sama persis seperti Matius 28:19. Jadi jika Matius 28:19 yang dipetik ataupun yang digunakan oleh Bapa Gereja Tertulanus yang menghasilkan Trinitas, bagaimana pula dengan Lukas pasal 9 ayat 26 yang juga menggunakan tunggal kemuliaan, te doxa untuk anak manusia, untuk bapa dan juga untuk malaikat-malaikat suci. Adakah bapa, anak manusia dan malaikat-malaikat suci ini satu kerana menggunakan kemuliaan te doxa yang satu? Jika Bapa Gereja Tertulanus mengatakan tu nama tu tunggal, dan apabila ada nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu kerana tu nama tu tunggal. Bagaimana pula dengan te doxa yang tunggal juga dan dikongsi oleh anak manusia, Bapa dan juga malaikat-malaikat suci. Ton Hagion Pronomatos. Jadi jamak malaikat-malaikat suci. Okey, kita teruskan lagi kita punya bincangan kita, masih dalam video yang sama, dalam video yang kedua ni. Jadi kali ini kita akan lihat pada apa kata berita pada bahagian ni. Tuhan yang menciptakan ikan itu, gitu kan seperti itu ya. Nah sekarang kita sering dibully gara-gara Trinitas ini. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Yohana ya Bu, ya kan, sering kan ya. Dibully gara-gara ini ya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, gitu ya. Oke, terus satu lagi yang ngomong ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa ya. Gak ada Tuhan yang lain, Tuhan itu pokok Esa. Nah, dan kemudian ada pemahaman dari sini bahwa ada Allah Bapa, Allah Ibu Maria, dan Yesus. Apakah ini konsep yang ditulis oleh Tertullianus? Bukan ya. Tertullianus tahun berapa kira-kira? Abad kedua Masehi. Quran itu abad berapa Masehi? 6 7 ya, 6 atau 7 ya. Jadi duluan mana? Duluan Tertullianus. Jadi apakah ini konsep Tertullianus yang dipersoalkan oleh Al-Quran? Bukan. Walaupun dia pakai kata Trinity loh bahasa Inggrisnya. Yusuf Ali nggak bisa nerjemahin itu. Karena dia pakai Trinity, maka orang-orang Islam menganggapnya ini adalah Trinitasnya Tertullianus, padahal bukan ya. Kita baca lagi ya. Ayat 116. Jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Berarti konsep yang ditulis di Al-Quran ini apa? Allah Bapa, Allah Ibu, dan apa?
ala anak. Ya kan? Jadi telu. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi seandainya ayat ini dilontarkan kepada kita orang Kristen, ini adalah tujuan yang apa? Keliru, salah alamat, karena kita tidak mempercaya ada God the Father, ada God the Mother, ada God the Son. Artinya, apakah Quran ini salah? Okey. Jadi Bu Rita kena faham di dalam Quran yang kita yakin bahawa Allah itu Esa. Dalam surah Al-Ikhlas mengatakan bahawa qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Sama juga di dalam Ulangan fasa 6 ayat 4, Syama Isra'inu adna ilahinu adna ikhad, Tuhan itu Esa. Jadi dalam Quran betul-betul Quran menentang keras kepada kesyirikan. Maksudnya mensyirikkan Allah dengan lain-lain Tuhan. Jadi apa-apa saja Tuhan yang mana apa-apa saja ilah ataupun Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh siapa saja, maka Quran akan menyatakan bahawa menentang ataupun Quran akan address itu adalah salah. Tuhan akan terus menentang ataupun menyatakan itu adalah salah. Jika kita boleh lihat contohnya di dalam surah At-Taubah ayat 31. Okey. Mereka jadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jika di sini, jika ada orang alim ataupun pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang dijadikan Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putera Maryam, maka di sini kalau kita tengok di sini ada orang-orang alimnya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih Putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah, dia apa mereka persekutukan. Jadi Al-Quran akan menentang ataupun akan address ataupun akan mengatakan bahawa siapa-siapa yang dituhankan selain daripada Allah adalah salah. Bukan mengatakan bahawa apa siapa-siapa yang dituhankan. Jadi di sini kalau kita tengok ayat tadi yang disentuh tadi adalah, kita boleh baca balik surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa Putera Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengannya, dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Maka jelas jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sebenarnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ini ayat yang disentuh tadi daripada An-Nisa 171. Dan kita tengok lagi ayat lain daripada yang disentuh oleh Bu Rita 70, Al-Ma'idah 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawasanya Allah salah satu dari yang tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah orang mengatakan bahawa Allah salah satu dari yang tiga.
Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir itu antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Jadi kita lihat sini perkataan tiga di dalam ayat yang sebelum tadi menggunakan tiga, dan kali ini juga menggunakan tiga. Ini Al-Quran sebenarnya merujuk kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 di dalam King James Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and Holy Ghost, and these three are one. Tiga ini adalah satu. Sebenarnya ayat Quran surah An-Nisa ayat 171, surah Al-Ma'idah ayat 73 adalah merujuk secara direct pada ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, yang mana ini dikatakan ayat sisipan. Tetapi masih ada orang Kristian yang meyakini atau beriman dengan ayat ini, kerana dalam King James Version dan New King James Version masih terdapat lagi ayat sisipan ini. Jadi ayat Quran secara direct telah address bahawa perkataan tiga tadi, these three are one, adalah satu perkataan yang salah di segi ketuhanan yang Esa. Tidak boleh kata tiga. Ini jelas daripada Quran faham apa yang terdapat dalam Alkitab Kristian. Bagaimana saya tahu perkara ini atau jelas perkara ini? Kita boleh rujuk di dalam satu kitab tafsir oleh Maulana Darabadi. Assuredly those have this belief who say God is the third of the three. Okay. Di sini kita lihat rujukannya adalah 528. Nota kaki pada 528. Ya, ini 528 dengan jelas merujuk kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Maksud dia perkataan there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, these three are one. Perkataan tiga di sini Jadi ayat ni sebabnya Al-Quran bukan tidak memahami iman Kristian. Al-Quran memahami iman Kristian. Walaupun ayat sisipan ini banyak telah dikeluarkan dalam Bible moden, tetapi masih ada lagi ayat sisipan ini di dalam King James Version, New King James Version, dan di dalam jika tidak salah di dalam Indonesian Literal ILT Indonesian Literal Translation masih menggunakan ayat ini. Jadi ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 inilah yang mana Allah mengatakan jangan kata tiga. Merujuk kepada kesyirikan inilah yang mana Al-Quran secara terus menegur orang Kristian jangan kata tiga. God is the third of three. Ini three, perkataan tiga ni merujuk kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, yang mana dalam modern Bible modern dikeluarkan, tetapi masih ada lagi sekarang ni dalam King James dan juga ILT, Indonesian Literal Translation, masih menggunakan lagi ayat tu. Jadi inilah yang Al-Quran Allah faham, Allah mengetahui apa yang berlaku dalam Alkitab Kristian. Bukan Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui. Kesyirikan itu dikatakan Tuhan 1/3, itu perkataan yang sangat syirik, padahal tidak ada dalam Alkitab mengatakan Tuhan itu 3 peribadi. Tidak ada. Yang jelas adalah ikhad.
perkataan Ibrani Echad, satu, Esa. Itu perkataan yang jelas. Kenapa kita nak ambil perkataan yang, kita nak buang perkataan yang jelas Tuhan tu Esa, dan kita nak ambil perkataan yang tidak ada? Tidak ada masukkan tiga ke dalam Alkitab, padahal tidak ada Trinity ataupun perkataan tiga peribadi Tuhan di dalam Alkitab. Tidak ada mana-mana di Perjanjian Lama baik Perjanjian Baru. Maka jangan kata Tuhan, Al-Quran tidak memahami akidah Kristian, iman Kristian. Al-Quran secara direct, walaupun satu ayat, 1 Yohanes 1 pasal 5 ayat 7, Al-Quran dengan jelas di dalam Al-Maidah ayat 73, dan surah An-Nisa 121. Dua ayat ni menegur tentang perkataan tiga di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Jadi Allah cukup memahami Alkitab orang Kristian. Allah memahami dan Allah turunkan ayat pada kurun ke-7 pada Nabi SAW, pada abad ke-7, untuk menegur tentang perkara ni. Dan bagaimana dikatakan bahawa the mother of God, okay, the mother of God. Okay, Bu Rita, jelas jika kita lihat di dalam doktrin atau iman Katolik, mereka mengimani Maria sebagai Tuhan. Dan saya ada bukti-bukti yang jelas yang ditulis tentang perkara ni oleh orang Kristian sendiri. Kita akan rujuk di sini dalam satu buku yang bernama Roman Catholicism oleh Lorin Butner. Okey. Di sini, di buku ni kita akan lihat buku ni, Roman Catholicism by Lorin Butner. Jadi buku ni ditulis pada tahun 1962. Kita akan lihat bagaimana dikatakan Maryam itu adalah sebahagian daripada Godhead ataupun ketuhanan Trinitas. Itu yang dipercayai oleh orang Katolik. Jadi kita akan lihat di sini. It is also being said that Mary's sufferings, particularly those at the cross, were redemptive in the same sense that Christ's suffering were redemptive. It would seem that these two doctrines is, if adopted, would in effect place Mary as a fourth member of the Godhead along with the Father, Son and Holy Spirit. Jadi seolah Maryam ini adalah Tuhan. Seolah Maryam adalah Tuhan. Dan dalam buku ni banyak lagi tempat-tempat lain yang mengatakan demikian. Kalau kita tengok lagi, Maria as fourth member of the Godhead along with the Father, Son and Holy Spirit. Jadi asal sahaja berlaku kesyirikan, maka Al-Quran akan address perkara itu. Itu tidak benar. Walaupun menjadikan rahib-rahib atau pendeta-pendeta sebagai Tuhan juga, Al-Quran akan mengatakan jangan menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Dan begitulah apabila Maryam telah dianggap sebagai Tuhan, maka Al-Quran akan menegur, jangan jadikan Maryam sebagai Tuhan, satu daripada Tuhan. Jadi jelas di sini mengatakan Mary as a fourth member of the Godhead along with the Father. Ini adalah doktrin dalam Katolik. Walaupun Protestan tidak bersetuju, tetapi Katolik masih terdapat pemujaan-pemujaan, penyembahan-penyembahan pada Maryam. Jadi Al-Quran tetap melarang. Jadi Al-Quran secara umum, secara am menegur kesyirikan, penyembahan-penyembahan ilah yang tidak benar. Al-Quran akan tegur. Bukan maksudnya Al-Quran tidak faham doktrin Trinitas Tertullianus. Al-Quran tidak peduli pada tidak peduli kepada siapa pun, asalkan penyembahan itu salah, maka Al-Quran akan tegur.
akan address perkara itu sebagai salah. Walaupun rahib, walaupun pendeta, walaupun Maryam, siapa saja. Dan kita akan tengok seterusnya dalam buku ni juga tentang Maryam. Ya. Okay, di sini dikatakan Protestant thus acknowledge fellow Protestants in other denominations as true Christian, and they are united in rejecting what they believe to be the error of the Roman Church, such as the priesthood, mass confession, purgatory, worship of the Virgin Mary. Jelas dikatakan bahawa walaupun Protestan tidak bersetuju dengan apa yang berlaku dalam gereja Katolik, tetapi tetap berlaku penyembahan kepada Mary dalam gereja Katolik. Di sini Al-Quran address perkara itu sebagai penyembahan Maryam ini sebagai salah. Bukan Al-Quran tidak faham akidah ataupun iman Kristian. Oleh kerana Berita Wahyu adalah Protestan, Berita Wahyu tidak boleh mengatakan Quran salah kerana tidak memahami akidah ataupun iman Kristian. Tanpa berita melihat, Al-Quran juga bukan hanya untuk menegur orang-orang Protestan, tetapi juga menegur ahli kitab Protestan, Katolik atau siapa saja, Yahudi dan sebagainya yang salah ataupun menyekutukan Allah, yang syirik kepada Tuhan yang Esa. Di sini jelas mengatakan Katolik menyembah Maria. Jadi kerana itulah ayat dalam Al-Quran menegur, mengatakan Maryam jangan mengatakan Tuhan Maria itu sebagai Tuhan. Ini jelas mengatakan bahawa buku ini Roman Catholicism oleh Loren Bochner mengatakan jelas yang orang Protestan sendiri menegur ataupun tidak bersetuju dengan orang Katolik yang worship the Virgin Mary, menyembah Maryam. Okey. Jadi Al-Quran tidak memahami kitab atau akidah ataupun iman Kristian. Al-Quran cukup memahami, dan Al-Quran menegur apa-apa saja penyembahan yang salah, yang penyembahan yang bertentangan dengan Tuhan yang Esa, Tuhan yang sebenar. Maka Al-Quran akan tegur, Al-Quran akan berikan ayat-ayat. Dan janganlah orang Protestan kata oleh kerana orang Protestan tidak menyembah Maria, mengatakan Al-Quran tidak faham iman Kristian. Al-Quran tidak kisah Protestan ataupun Katolik asal penyembahan yang salah, baik rahib, baik pendeta, baik Maria, baik Yesus. Al-Quran mengatakan itu adalah salah, penyembahan yang salah. Dan seterusnya, saya rasa tak perlu lagi, banyak lagi sebenarnya yang boleh saya tunjuk tentang ada konsep Madonna, iaitu goddess, penyembahan menyamakan Maryam ni dengan Diana, Isis dan sebagainya, iaitu tuhan-tuhan ataupun
dewi-dewi pagan Romawi. Mereka menyamakan Maria dengan dewi-dewi, iaitu tuhan-tuhan perempuan dalam kepercayaan pagan Romawi yang dikatakan sebagai Madonna. Madonna. Di sini ada juga, kalau kita tengok di sini, saya boleh tunjuk jugalah. Okey. Thousands of the people who then entered the church brought with them the superstitions and devotion which they had long given to Isis, Ishtar, Diana, Athena, Artemis, Aphrodite and other goddess, tuan-tuan perempuan, which were then conveniently transferred to Mary, penyembahan kepada Maria. Statue were dedicated to her, dan diadakan patung merujuk Maria, as they had been statue dedicated to, seperti mana patung-patung pada Isis, Diana and others. Okay. And before them the people kneel and pray as they had been accustomed to do before the statues of heathen goddess. Maka pasal itu kita tengok dalam Katolik terdapat orang yang sujud kepada ataupun menyembah kepada patung Maria. Jadi inilah yang Al-Quran tegur. Al-Quran bukan tidak memahami iman Trinitas, Tertullianus ataupun Katolik. Malah satu ayat, iaitu 1 Yohanes 5:7 juga di dalam buku tadi oleh Maulana Daryabadi, Tafsirul Quran oleh Maulana Daryabadi, terus ayat-ayat tadi menegur 1 Yohanes 5:7. Menegur jangan kata 3. Don't say 3. Kerana di dalam ayat tu ada perkataan 3. 3 that bear record in heaven, the Father, the Son and the Holy Spirit, these 3 are one. Jadi perkataan 3 ada di situ. Maka Al-Quran dengan walaupun satu ayat juga, satu ayat sahaja, tapi terus Al-Quran dengan jelas menegur perkara itu adalah salah. Jadi kami orang Islam, kita faham yang Allah mengetahui apa-apa saja ajaran-ajaran salah dalam Alkitab Kristian. Jadi kita akan tengok juga ayat yang disinggung oleh Ibu Rita, itu ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah. Maka jelas, saya telah buktikan dari buku ni bahawa memang mereka telah menyembah Maria mengikut kepercayaan pagan yang Kristian terdahulu. Mereka juga membawa kepercayaan pagan tadi masuk ke dalam agama Kristian, dan mereka telah mengambil Maria, menjadikan seolah-olah sebagai goddess atau tuhan-tuhan perempuan di dalam kepercayaan pagan mereka dahulu. Jadi Al-Quran jelas memahami kesalahan orang atau imam Kristian yang menyembah selain pada Tuhan Yang Esa. Maka Al-Quran akan address ataupun akan menegur. Jadi saya ingat untuk bahagian ni saya akan buat bahagian ketiga. Jadi saya mohon maaf kalau ada kasar bahasa. Kesimpulan berbahagian ni adalah Quran memahami, malah satu ayat sisipan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 juga Al-Quran 2 ayat menegur jangan bilang 3. Itu adalah salah. Itu adalah bertentangan dengan Allah Yang Esa. Itu mensyirikkan Allah. Dan juga tentang penyembahan kepada Maria juga Quran melarang. Quran cukup memahami Trinitas
dan juga kepercayaan salah dalam agama Kristian dan agama Yahudi dan sebagainya. Maka Al-Quran menegur perkara-perkara yang salah. Bukan Allah tidak faham, Allah cukup faham, cukup memahami kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Jadi itu saja. Dan insyaAllah lepas ni saya akan tunjuk bagaimana pendapat Borita tentang Tertullianus. Borita dan Tertullianus bertolak belakang di dalam di dalam poin-poin. Borita merujuk Tertullianus tanpa Borita sedari bahawa kejadian 1:26, Borita meyakini bahawa kejadian 1 pasal 1 ayat 26 itu bukan menggambarkan Trinity, tetapi pendapat Borita bertentangan dengan Tertullianus. Jadi saya stop sini dulu. Saya minta maaf. Terima kasih. Kalau ada yang kurang faham, minta maaf. Bahasa saya orang Malaysia, saya tidak pandai berbahasa Indonesia, tapi saya harap boleh faham dan boleh komen apa yang menegur kesilapan dan sebagainya. Saya minta maaf. Saya stop dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.